Yang ketiga, yang kelima tadi syarat dab. Dab. 5 syarat hadis sahih tadi kan, ittisal sanad, rawi yang adil, tidak syaz, tidak ada ilal, dan juga dab. Dab ini ada 2. Dab maksudnya kejam, kuat. Dab, ad-dab, dab, ba, ad-dab. Dab ni ada 2. Satu dab tu sadri, dab tu kitab. Dia ada 2. Jadi Imam Bukhari ni memang dah tak ada kitab. Dia dah ada dab tu sadri ni pun dah cukup bagi beliau. Sebab apa? Dab tu sadri ni apa makna dia? Iaitu benda tu sentiasa ada dalam dada dia. Contohnya, gerak dia pukul 3 pagi. Imam Bukhari bangun. Tolong bacakan sanad hadis ni. Contoh, innamal a'malu binniyat. Dia pun baca hadis. Maknanya dia tak perlu persediaan, tak perlu. Contoh kita lah. Hari ni semayang dah. Angkat je takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang tak fikir pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis dah. Habis dah baca Fatihah. Tak sedar pun. Tak pernah fikir pun macam mana Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nak fikirkan makna ni lagi lah jauh. Pasal baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Khabar habis dah. Habis waladhdallin. Habis dah Fatihah. Kadang-kadang tak ingat. Baca ke tak tadi? Macam itulah dia. Baca hadis boleh ingat macam tu saja. Macam kita hari ni baca Fatihah. Macam itulah beliau. Mana-mana hadis buat datanglah. Bila-bila pukul 3 pagi gerak dia, tolong baca dia baru tidur ke? Baca hadis, insya-Allah dia boleh baca dengan betul. Itu dipanggil dhabtus sadr. Jadi kesemua imam-imam ini, yang imam 6 ini dipanggil Sunan Sittah, memang beliau ada dhabtus sadr. Setiap mereka ni ada dhabtus sadr. Tapi yang paling hebat ialah Imam Bukhari. Kita cerita pasal iman-iman dulu, pasal kita nak mengaji kitab dia. Tak kenal Tuhan, macam mana nak mengaji kitab dia, macam mana nak dapat berkat. Itu dia Imam Bukhari. Imam Muslim pun begitu juga. Allahu Akbar. Imam Muslim 800,000 hadis berada dalam hati dia. 800,000 hadis. Al-Quran ni main-main lah. Jadi kenapa kadang-kadang kita tengok kitab-kitab yang besar, contoh Al-Hafiz Ibn Katsir, Al-Hafiz macam-macam. Al-Hafiz ketika dulu digelarkan kepada ulama-ulama terdahulu, bukan mereka ni hafiz Quran, tak. Al-Hafiz bermaksud di sini Al-Hafiz hadis. Dalam satu kitab mustalah hadis, Nukhbatul Fikar, yang telah disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia beritahu ta'rif Al-Hafiz hadis ini, man ahata mi'ata alfin hadisan. Iaitu orang yang mana merangkumi dalam diri dia itu 100,000 hadis. Maknanya dia telah hafal 100,000 hadis. Itu dipanggil Al-Hafiz. Sebab tu kita jumpa kadang-kadang kalau kitab besar-besar, Al-Hafiz Ibnu Katsir contoh. Al-Hafiz di situ bukan bermakna hafiz Quran. Bagi mereka dah macam biasa, dah 7 tahun, 8 tahun dah hafiz dah. Dah biasa. Ulama terdahulu, Al-Hafiz ni dah macam biasa. Sebab mereka ni hafiz dekat rumah lah. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih duduk dalam perut mak dia 4 tahun. Keluar 4 tahun, budak besar lah weh. Boleh suka, boleh apa dah. Umur 7 tahun dah hafiz Quran. Maknanya 3 tahun saja beliau ambil masa untuk hafal Quran. Imam Dhahab, Imam Muhaddisin juga, berada dalam perut mak dia 2 tahun setengah. Keluar dah suka. Sebab tu dia panggil Imam Dhahab. Dhahab dalam bahasa Arab, dia suka. Keluar dah suka. Sengih. Tu dia. Sebab apa ingatannya beliau kuat. Imam Syafi'i pun telah menghafalkan Ustaz saya 800,000 hadis. Telah berada dalam hadis dia, dalam hati dia. Dia bukan berada dalam fikiran, berada dalam hati. Maknanya bila masa boleh sebut dengan sanad rawinya cukup lengkap sampai habis, sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa orang? Mungkin Maulana Jari seorang kalau dalam Malaysia. Boleh menyebutkan rantaian hadis ni, sanad-sanad hadis. Mungkin Maulana Jari seorang lah.
sebab beliau dalam boleh ingat apa sanad beliau mengaji daripada guru dia sampai ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya duduk bawah pada dia. Lepas ni mungkin saya boleh sebut pula. Insya-Allah taala. Sangat kurang kita mengambil berat tentang benda. Tapi sebenarnya benda ini ada kesan rohani. Ada kesan rohani. Walaupun kita kata benda ni tak perlu, tapi sebenarnya ada kesan rohani. Kalau kita ingat mereka ni, mana kita hampir kepada mereka. Jadi hubungan rohani kita ni akan jadi dekat kepada mereka. Taklah jadi susah sangat untuk kita bermimpi dengan Nabi SAW. Kalau kita betul-betul menjaga rantaian ini, insya-Allah Allah akan bagilah mereka. Sama telah lagi kalau dengan ulama-ulama terdahulu. Macam ustaz saya pernah cerita, dia pernah berjumpa dengan Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Tapi dalam mimpi lah, bukan berjumpa begini, dia begini pula. Orang tu kat kawan tu dah meninggal dalam keadaan. Beliau lah telah beritahu. Dia telah ceritakan kepada saya, ketika beliau baru beli kitab Imam Nawawi, baca mukadimah Imam Nawawi ni, tiba-tiba mengantuk pula. Bukan tiba-tiba lah, memang Allah nak bagilah. Sedar apa dia telah kitab ni terlengkuk ke muka dia, maka dia kata lebih kurang tak sampai 10 saat pun jumpa dengan Imam Nawawi. Bila telah beritahu macam mana muka bentuk Imam Nawawi, maka beliau telah minta nasihat kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata bisalasin, dengan 3 perkara. Pertamanya ikhlas. Ada tak kita ini ikhlas? Semua perkara kena buat semua secara ikhlas. Kemudian istiqamah. Sudah. Apa lagi? Istiqamah ni satu benda yang juga. Sebab tu bila turun ayat tentang istiqamah ni, Nabi SAW telah berubah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala telah mengusap rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kira ada 17 helai uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanya kepada Abu Bakar, kau tahu? Abu Bakar telah beritahu, kau syibta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kau telah beruban. Nabi pun bersabda, kau tahukah apa yang telah membuat beruban aku? Tentang ayat istiqamah. Kemudian sabar. 3 benda ni mudah je. 3 benda je dia besar. Tapi nak buat 3 benda ni, bukan boleh cakap-cakap gini je. Dia kena berserta dengan amalan tu. Sabar ni pun banyak sabar ni. Sabar ni dalam kesusahan. Sabar dalam buat perintah Allah. Sabar menjalankan perintah Allah. Berat belaka tu. Untuk buat perintah Allah mungkin kita boleh buat. Tapi untuk hindar larangan Allah, ada satu orang kaya, satu orang datuk, dia kata kalau nak suruh buat perintah Allah ni mudah. Sembahyang 5 waktu boleh dia sembahyang. Tapi nak suruh tinggal larangan Allah ni payah. Dia kata macam mana payah? Bila pergi main golf, dah tentu 15,000 main habis situ. Pergi main golf sepetang je dia kata ni dia tak ni. Mubazir ni, sedangkan Allah Ta'ala larang mubazir ni, tapi dia kata tak boleh lah. Bila orang kawan-kawan ajak main golf, dia kata bila sebentar main golf dah tentu RM15,000 habis. Saya pun baru tahu punya main golf ni mahal benda yang mahal tak tahu. Punya mahal mungkin lah sebabkan nama dia satu golf. Memang nama dia satu golf. Pasal orang putih dia main tu, tu jadi mahal tu. Tak tahulah apa pasal mahal. Satu petang kalau sekali bukan banyak kali pukul pun, borok je banyaknya. Sekali Datuk jana projek kita, puaslah kawan tu nunggu driver tu. Bila lah Datuk ni nak habis cakap. Lebih kurang dalam 3-4 kali je pukul habis RM15,000. Rupanya baju pun kena sewa, kereta pun kena sewa, padang pun kena sewa. Padang lah habis RM15,000 sebentar. Dia kata habis dia tak boleh nak beli. Tu. Jadi susah untuk mengelak daripada larangan Allah ni susah. Nak buat larangan, nak buat perintah Allah ni dia kata tak ada hal nak suruh semayang. Tak ada hal boleh. Boleh semayang nak suruh sedekah, tak ada masalah. Dia orang kaya. Bila cakap dia nak sedekah. Tapi bila nak suruh tinggalkan larangan Allah ni, menjadi berat kepada dia. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan